Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Serta selamat datang saya ucapkan kepada pelajar baharu, mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Semester 2, sesi 2022-2023. Jadi anda bersama dengan saya, Amir Irfan bin Ghaffar, selaku moderator untuk slot taklimat projek My Volunteer dan juga My Talent. Jadi saya yakin dan percaya pasti ramai pelajar di luar sana tertanya-tanya tentang tujuan slot pada hari ini diadakan, di mana tujuan taklimat projek My Volunteer dan juga My Talent yang mana kita membahagikan kepada dua panel jemputan istimewa yang akan menceritakan berkaitan dengan aktiviti kesukarelawanan yang ada di UTHM dan juga berkaitan dengan pencarian bakat terutamanya dalam kalangan pelajar baharu Ijazah Sarjana Muda semester ini. Jadi tanpa membuang masa, suka untuk saya memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Dr. Razi bin Ambar, Ketua Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan UTHM. Jadi apa khabar Doktor? Khabar baik, terima kasih. Okey, baik. Jadi kepada hadirin sekalian, sebelum saya menyerahkan slot yang pertama pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada penonton di luar sana, sekiranya mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel jemputan kita pada hari ini, jangan lupa untuk lontarkan soalan tersebut di ruangan komen di bahagian bawah dan kita akan jawab pada akhir slot pada hari ini. Jadi, tanpa membuang masa, suka untuk saya menjemput dan mempersilakan panel yang pertama kita, Dr. Razi bin Ambar untuk meneruskan slot. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar baharu, mahasiswa baharu Universiti Tun Hussein On. Pelajar-pelajar adalah pelajar-pelajar yang terpilih ke universiti ini, dan saya bagi pihak Pusat Pembangunan Pelajar mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar dan tahniah. Jadi ini adalah semester 1 sesi 2022-2023. Jadi saya Razi bin Ambar, saya adalah di Jabatan Nilai dan Kesukarelawan Pelajar. Jadi saya akan menerangkan projek My Volunteer di UTHM. Maknanya universiti kita ini macam-macam aktiviti sukarelawan yang kita boleh lakukan, yang kita akan lakukan aktivitinya, dan saya akan mempromosikan apakah dia aktiviti-aktiviti yang ada di UTHM. Jadi saya sudah pasti pelajar-pelajar semua ramai yang mempunyai pengalaman melakukan aktiviti-aktiviti sukarelawan mungkin di komuniti masing-masing, mungkin di sekolah, sama ada berkumpulan ataupun individu. Jadi teruskan aktiviti ini sebab di universiti kita ada 4 tahun, pelajar-pelajar ada 4 tahun yang pelajar boleh lakukan, terus lakukan aktiviti sukarelawan. Jadi untuk yang masih belum ada pengalaman dalam melakukan aktiviti sukarelawan ini, saya akan memberi pengenalan sedikit. Jadi kita tengok slide. Jadi pertama, apakah dia sukarelawan? Jadi kebiasaannya sukarelawan ini adalah mereka yang minat yang mendalam terhadap aktiviti membantu pihak lain. Maknanya dia memang suka menolong orang lain. Tak kira lah tolong mak bapak ke, ataupun jiran sebelah, ataupun komuniti. Jadi suka, minat. Kadang-kadang kita tak tahu kita minat, tapi bila kita cuba join aktiviti sukarelawan, kita jadi minat. Jadi yang utama adalah pelajar-pelajar mulakan aktiviti sukarelawan. Jadi di UTHM ni banyak aktiviti, dan sukarelawan ni biasa dia terlibat secara langsung dalam kegiatan kesukarelawanan. Sebab aktiviti banyak akan dijalankan, jadi boleh terlibat secara langsung. Dan sukarelawan ni biasa kita tidak akan mengharap apa-apa ganjaran, baik wang tunai ataupun barangan. Jadi kena ingat itu. Dan bila kita jadi sukarelawan ni, kita kena buat kerja setulus hati untuk memenuhi suatu hasrat yang hanya mereka saja memahami. Dan kebiasaannya mereka yang buat sukarelawan ni biasa dia akan rasa puas diri. Bila dia buat sekali, tolong orang sekali, dia rasa dia nak buat lagi, dia rasa kepuas. Jadi dia suka tolong orang. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang suka buat kesukarelawanan. Jadi saya akan olahkan lagi, kita tengok lagi detail apakah dia ciri atau sikap
yang boleh kita tanamkan sebagai sukarelawan. Yang pertama kita tengok ni, kecaknaan dan empati. Kecaknaan maknanya kita aware, kita cakna lah dengan masalah setempat, masalah hal ehwal sekarang, masa sekarang. Contohnya sekarang di Johor ada bencana banjir, kita cakna masalah-masalah ni, dan kita rasa empati, kita rasa kesian dengan mangsa-mangsa banjir. Jadi sukarelawan ni dia akan rasa terpanggil nak menolong. Jadi inilah ciri-ciri yang pertama, rasa ingin menolong orang. Dan kedua, bersedia untuk mengorbankan kepentingan diri, masa, tenaga, buang duit kadang-kadang. Jadi ini cara ciri-ciri sikap sukarelawan. Dia ada benda ni, dia korbankan kepentingan diri dia, korbankan diri dia yang selesa di rumah tapi membantu di kawasan-kawasan bencana. Jadi dia develop resilience dalam diri masing-masing, pergi ke tempat yang menyusahkan diri dia untuk menolong orang lain. Jadi ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, dedikasi dan iltizam. Jadi bila kita buat sukarelawan ni, kita kena ada dedikasi. Maknanya kita bukan pergi sambil lewa lah. Kita pergi dengan iltizam, kita nak bantu orang. Jadi fokus. Dan keempat, mendapat kepuasan atau rasa bangga dalam kerja sukarelawan. Ini dia. Jadi sukarelawan dia tidak mengharapkan balasan duit ataupun apa-apa, tapi kepuasan menolong orang. Jadi ini adalah ciri-ciri sikap sukarelawan yang kita ada. Jadi walaupun pelajar-pelajar baru mungkin tak ada pengalaman dalam melakukan aktiviti sukarelawan, tetapi kita boleh mengembangkan, mungkin kita boleh timbulkan perasaan membantu orang lain ni dengan cara-cara melakukan ataupun melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan dalam universiti. Kemudian kita tengok ada banyak skop sukarelawan ataupun aktiviti sukarelawan yang pelajar-pelajar boleh lakukan, sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Kita tengok definisi dahulu. Kesukarelawanan merupakan suatu konsep dan perkhidmatan. Konsep perkhidmatan dan perkongsian. Dia maknanya perkhidmatan, kita beri khidmat kepada komuniti ataupun mereka yang terkesan dengan bencana contohnya. Dan ia adalah proses pendidikan atau pengalaman pembelajaran dan penglibatan aktif warga dalam isu dan hal ehwal masyarakat. Maknanya dalam masa kita memberi perkhidmatan, pertolongan kepada komuniti, kita juga sebenarnya belajar. Kita adalah proses belajar dalam menangani masalah-masalah permasalahan dalam komuniti. Jadi serampang 2-3 mata. Jadi saya syorkan pelajar-pelajar cuba melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Jadi banyak skop. Kalau pelajar-pelajar lihat dalam slide ini, kita boleh buat aktiviti kesukarelawanan dalam berbagai skop. Contohnya permakasaan komuniti, pendidikan. Bagaimana skop dia? Contohnya aktiviti pendidikan ni, contoh memberi perkhidmatan mengajar pelajar-pelajar SPM secara sukarela. Kita ajar student sukarela SPM belajar macam mana belajar matematik tambahan. Jadi kita buat aktiviti secara percuma untuk pelajar-pelajar sekolah. Kemudian kesihatan, contohnya kita jalankan aktiviti senam robik secara percuma, kan? Contohnya. Kemudian civic dan kenegaraan, membuat promosi di pasaraya, contohnya kita promote cinta negara contohnya. Okey. Sukarelawan juga boleh dilakukan di dalam keluarga sendiri. Contohnya menolong datuk atau nenek membeli barang-barang di kedai. Itu contoh satu sukarelawan. Jadi pelajar-pelajar boleh buat. Jadi macam banyak lagi. Alam sekitar juga. Contohnya kita mempromosikan menanam pokok-pokok baru di kawasan sekitar rumah ataupun komuniti ataupun di universiti. Jadi ini pun salah satu aktiviti sukarelawan yang pelajar boleh buat. Lagi apa lagi? Orang asal, kepekaan gender, demokrasi, banyak aktiviti. Tak semestinya kita memerlukan tenaga
mungkin kita boleh sumbangkan kepakaran idea, idea-idea kepada community, jadi juga adalah satu jenis kesukarelawanan. Okay? Dan semestinya kalau kita buat sesuatu perkara tu kita kena ada prinsip, dan sukarelawan juga kita perlu ada prinsip. Pelajar-pelajar kena ada asas, asas sukarelawan tu. Jadi kena tengok yang pertama, sukarelawan perlu sentiasa bersedia untuk berkongsi maklumat, pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Okay? Contohnya kalau kita ni mempunyai pengalaman membantu pasca banjir, kita tahu kawasan itu, contohnya kita kenal orang-orang di kawasan yang terkesan, jadi kita boleh memberi maklumat kepada rakan-rakan di tempat lain untuk membantu, contohnya memberi nombor telefon ataupun lokasi, share lokasi, dan memberitahu contohnya kawasan ini tidak boleh dilalui kenderaan berat, bas tak boleh lalu, jadi kita boleh maklumkan kepada rakan berkenaan kawasan yang terjejas itu. Jadi ini bersedia kongsi maklumat. Okay? Kemudian kedua, berkongsi dan berkhidmat tanpa sikap memilih atau diskriminasi. Ini penting. Kita tolong tanpa memilih bulu. Kena tolong semua orang semampu kita lah. Ini prinsip yang kedua. Prinsip ketiga, pelajar-pelajar perlu berkhidmat atau menyumbang tanpa mengharapkan imbuhan atau pulangan. Ini biasa. Ini memang penting. Yang keempat, khidmat atau sumbangan haruslah berdasarkan keadaan dan keperluan kumpulan sasaran. Jadi bila kita buat aktiviti sukarelawan ni, biasa kita akan buat tinjauan dulu. Kita ada proses dia, tinjauan. Kita pergi ke tempat. Contohnya bencana banjir, pergi ke tempat tersebut, kita tengok keadaan dan dapatkan maklumat daripada ketua kampung contohnya, dan dapatkan maklumat apa yang mereka perlu. Jadi maknanya kita tak boleh pergi terus sembrono ke tempat tertentu tu. Jadi kita kena ada mengikut keadaan dan keperluan kumpulan sasaran. Jadi ini adalah 4 prinsip sukarelawan. Dan kita yang kelima, sukarelawan biasanya melibatkan kumpulan sasaran dalam tindakan kesukarelawanan. Jadi kita kena libatkan ahli komuniti tersebutlah. Kalau contohnya kita nak membersihkan ataupun lakukan aktiviti memungut sampah di sekitar taman permainan, jadi kita libatkan kawasan orang-orang komuniti. Jadi ini untuk melibat samalah, kita berkenalan dengan orang-orang setempat contohnya. Dan yang keenam, menjadikan nilai kemanusiaan sebagai teras. Nilai kemanusiaan sebagai teras. Jadi pelajar kena ingat, bila kita bantu komuniti, tak semestinya komuniti manusia, tetapi kita juga boleh membantu binatang, haiwan. Contohnya kita nak membersihkan kandang-kandang haiwan yang terbiar, contohnya di pusat-pusat jagaan haiwan terbiar. Kita boleh pergi ke situ, kita menyumbang kepada haiwan juga, contohnya. Jadi yang ketujuh, setiap orang memiliki hak untuk menyumbang tanpa ada monopoli. Okey? Tak ada sekatan, tak ada siapa lebih, siapa kurang. Okey, siapa-siapa boleh menyumbang. Prinsip yang ke-8, sentiasa menghormati orang lain. Bila kita pergi ke menjalankan aktiviti sukarelawan ni, kita akan bertemu ramai orang. Pelajar-pelajar akan bergaul dengan tua, muda. Jadi yang penting bila kita tak kenal, bertemu dengan orang yang kita tak kenal, kita kena hormat. Jadi pelajar-pelajar akan belajar macam mana kita nak bergaul. Jadi ini satu skill, skill kemahiran insaniah yang pelajar-pelajar boleh belajar. Maknanya belajar on the job lah, on the job training. Okay. Yang ke-9, memelihara etika sosial dan adab sopan. Ini juga adalah penting. Prinsip yang utama. Memelihara etika sosial. Maknanya bila kita bercakap dengan orang, kena beradab. Contohnya bila kita nak menghubung melalui telefon pun kena beradab. Jadi cara-cara tu kita kena ada caranya. Jadi kita akan bagi pihak PBP, kita akan guide lah pelajar-pelajar dalam keadaan ini. Jadi itu adalah prinsip-prinsip sukarelawan. Dan once kita dah ada asas, ini adalah asas sukarelawan. Jadi bila kita turun ke gelanggang ataupun ke field, on the field,
kita kena ada etika. Bila kita buat perkara tu kita kena ada etika. Perlakuan kita kena ada guideline. Jadi ini adalah etika, guideline untuk kita buat sukarelawan. Yang pertama, kena hormati privasi dan kerahsiaan orang lain, seperti maklumat peribadi. Jadi kita akan kontak ramai orang. Jadi kita perlu jaga, jangan sebarkanlah maklumat seperti biasa. Dan bila kita lakukan aktiviti sukarelawan, letakkan komitmen yang tinggi. Jangan separuh hati. Dah pergi sukarelawan, all out buat. Fokus. Itu etika dia. Jadi sebab bila kita buat aktiviti di luar ni, kita akan bergaul dengan orang luar. Jadi orang luar akan nampak kita punya lenggok gaya badan, pertuturan. Jadi kita kena hati-hati. Komitmen kena tunjuk. Dan pelajar-pelajar kena bersikap telus, jujur, dan belajar daripada kelemahan kesilapan lalu dan perbaiki prestasi masa hadapan. Maknanya bila kita lakukan aktiviti luar ni, kadang-kadang kita rasa tak puas hati. Aku boleh buat lagi baik sebenarnya. Jadi banyak lagi aktiviti lain, jadi kita boleh improve di aktiviti yang seterusnya. Dan bila kita buat aktiviti bersama komuniti ni, biasa kita akan tetapkan masa dan pastikan tepati janji, dan jika ada masalah yang tak dapat dielak, kena hubungi dengan cepatlah. Jadi itu penting. Dan seperti biasa, walau apa pun kerja yang kita buat, kena pastikan ada integriti dan bersikap profesional. Jadi ini adalah ciri-ciri mahasiswa yang kita nak olah pelajar-pelajar supaya dia bersedia bila masuk ke arena kerjaan, dia dah ada elemen-elemen ini, integriti profesional. Jadi ini adalah perlakuan ataupun etika yang pelajar-pelajar kena ada sebagai sukarelawan. Jadi bersiap sedialah siapa yang teringin nak buat, kena ada ini semua. Dan semestinya kalau kita buat sukarelawan ni, kita tak perlukan balasan wang ringgit, tetapi manfaatnya sangat besar. Banyak manfaat kalau pelajar-pelajar menceburkan diri dalam arena sukarelawan lah. Pertama, kita tengok penglibatan dan sumbangan pada komuniti. Maknanya kita melibatkan diri dalam aktiviti bersosial dengan komuniti, kita berkenalan dengan ramai orang, dan meningkatkan jaringan kenalan. Kita kenal dengan ketua kampung, kita kenal dengan orang daripada industri, kita kenal dengan orang luar negara kemungkinan, dan dalam secara tak langsung kita membina kemahiran sosial. Sebab kita bergaul dengan orang luar ni, kita tak boleh nak duduk diam, pergi duduk diam, tak boleh. Jadi pelajar-pelajar akan bergaul. Maknanya pelajar-pelajar akan cuba menggilap komunikasi, kemahiran komunikasi dengan orang lain. Jadi pelajar-pelajar yang selama ini timid, duduk senyap, duduk main game, boleh join sukarelawan. Kita cuba bentuk kemahiran insaniah. Dan seterusnya, apa manfaat lagi? Kita dapat memperkasakan set kemahiran diri sedia ada. Contohnya saudara Irfan, dah handsome, lepas tu dia boleh bercakap dengan baik sebagainya, ada bakat dia. Tapi mungkin dia boleh, kalau dia join sukarelawan, dia boleh jumpa dengan orang yang lagi hebat, mungkin dia boleh belajar di situ, contohnya lah. Ataupun dia bergaul dengan ramai orang, contohnya orang-orang pembesar-pembesar, contohnya Sultan Johor yang baru-baru datang, mungkin dia boleh cuba bergaul dengan mereka untuk lebih menggilap kemahiran bercakap contohnya. Dan semestinya bila kita lakukan aktiviti sukarelawan berkaitan dengan banjir contohnya, dia akan melibatkan tenaga. Jadi pelajar-pelajar akan perlu bergerak, mengerah tenaga. Jadi meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Bila keadaan fizikal tu bagus, kita punya mental pun bermotivasi. Jadi inilah bersukanlah maknanya. Jadi itu yang seterusnya. Seterusnya adalah meningkatkan prospek kerjaya. Kenapa? Sebagai contoh, saudara Irfan, yang kita punya moderator, dia join sukarelawan. Kebiasaannya bila kita buat event sukarelawan ni, ada juga syarikat, contohnya TV3 ataupun RTM datang sekali, join sekali.
buat penggambaran mangsa bencana. Jadi mungkin Saudara Irfan boleh dapatkan nombor telefon contohnya, dan mungkinlah ada prospek lah kat situ kan. Jadi contohnya aktiviti juga boleh melibatkan industri. Bila melibatkan industri, kita akan berkenalan dengan orang industri, dan kita saja secara tak langsung kita boleh dapatkan contact number contohnya. Dan yang terakhir adalah bila kita buat sukarelawan ni, kita dapat meningkatkan kesedaran dalam diri kita, qalbun syakirun, atau hati yang bersyukur. Kita bersyukur kita duduk di kawasan yang tak terjejas banjir, tapi bila kita pergi ke kawasan yang banjir contohnya, kita tengok ramai orang yang susah, habis semua barang-barang rosak, dan kawasan rumah mereka kena bersihkan. Jadi akan timbul hati yang bersyukur dalam kalangan sukarelawan. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang pelajar-pelajar boleh dapat daripada aktiviti ini. Okay? Dan banyak aktiviti di ATHM ni sebenarnya, terutama bagi pihak saya di Pusat Pembangunan Pelajar, kita akan sentiasa InsyaAllah ada aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, dan di samping itu pihak Jabat Hal Ehwal Pelajar juga banyak aktiviti, Majlis Perwakilan Pelajar juga. Kebiasaannya kami di PBP, kami akan bekerjasama dengan MPP dalam melakukan aktiviti kesukarelawanan bersama juga dengan KSU, Kelab Kesukarelawanan Pelajar UTHM. Ini adalah tim-tim kuat lah. Samping itu core sukarelawan Polis Siswa Siswi Suksis, core sukarelawan Siskor, dan kita juga ada Sekretariat Sukarelawan Yayasan Kanser Tengkulak Semenanjung Johor dan Rakan Muda. Dan berkenaan Rakan Muda ni, mungkin pelajar-pelajar daripada sekolah di sekolah ada aktiviti melakukan, saya tak silap saya, Rakan Muda, program Rakan Muda yang untuk Edinburgh punya program, saya tak silap. Jadi pelajar-pelajar boleh teruskan aktiviti kesukarelawan itu di universiti, sebab kita juga akan menubuhkan kita juga akan ada mentor-mentor rakan muda yang boleh memberi pengesahan untuk pelajar-pelajar yang melakukan aktiviti-aktiviti ini. Jadi ini adalah organisasi yang kebiasaannya akan melakukan kesukarelawan. Tetapi banyak juga kelab-kelab di dalam UTHM ini yang melakukan aktiviti kesukarelawan, termasuk juga fakulti. Jadi saya harap pelajar-pelajar join ataupun libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini. Okay? Jadi ini adalah contoh-contoh coretan program sukarelawan pelajar yang kita telah jalankan sejak beberapa tahun ini. Contohnya kebiasaannya ada melibatkan bencana lah, bencana ribut ataupun banjir. Kita akan lakukan aktiviti pasca banjir atau ribut, dan kita lawat ke rumah-rumah komuniti. Dan yang paling terkesan adalah kita pernah juga menjadi pusat pemberian vaksin pada tahun 2021. Jadi kita punya dewan utama, Dewan Sultan Ibrahim ni dijadikan PPV untuk pemberian vaksin, dan kita telah melibatkan ramai pelajar-pelajar dan juga staf sebagai sukarelawan di pusat ini. Jadi ini adalah contoh. Seperti biasa, kita akan banyak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembersihan pasca bencana banjir kebiasaannya, dan ini adalah yang sebelum ini, dan ini adalah yang baru-baru ini, minggu lepas kita pergi ke Panco, minggu lepas Panco, Muar. Jadi kita hantar juga pelajar-pelajar dan staf, kita bersihkan kawasan yang terkesan sebab banjir. Okay? Jadi adalah pengalaman naik lori, kalau pelajar-pelajar lihat gambar, jadi semua happy lah. Jadi bila kita hantar pelajar-pelajar ke aktiviti sukarelawan ni, kita akan sediakan pengangkutan, kita akan sediakan pastikan pelajar-pelajar mempunyai bekalan makanan, minuman yang cukup, kita pastikan. Jadi pelajar-pelajar sediakan tenaga dan bantu dengan sukarela. Di samping itu, bukan saja aktiviti sukarelawan seperti pembersihan contohnya, kita juga ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan perkumpulan pelajar di seperingkat kebangsaan, contohnya. Jadi banyak kebiasaan kita akan melibatkan diri bersama dengan Yayasan Sukarelawan Siswi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi,
Jadi kita banyak aktiviti bersama KPT. Jadi itu adalah salah satu event, banyak event daripada KPT, dan ramai juga pelajar-pelajar kita yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini. Contohnya yang boleh pelajar-pelajar lihat dalam slide ini, kita ada 5 mentor SPM, kita ada juga aktiviti itulah dalam slide ini bersama YSS ataupun Yayasan Sekolah Lawan Siswa. Jadi ini juga adalah contohnya daripada pelajar-pelajar kita yang telah menyertai Sekolah Lawan Siswa. Jadi mereka yang melibatkan diri ini adalah daripada pelbagai fakulti, FKEE, FPTV. Jadi perkara-perkara aktiviti-aktiviti ini akan kami war-warkan lah. Kalau ada tawaran daripada KPT, kita akan memberitahu kepada pelajar-pelajar. Okey, dan banyak program-program sekolah lawan pelajar yang akan dianjurkan PBP. Contohnya ini adalah sesi lepas dan kemungkinan ada tambahan untuk semester yang baru ni. Ini contohnya program sekolahku, universitiku, program Kolbun Syakirun, conservation volunteer programs, student social consultant and volunteer, ini baru Solver, virtual student volunteer program. Jadi banyak humanitarian relief. Jadi inilah contoh-contoh program. Dan ini terbuka kepada semua pelajar. Jadi insyaAllah yang penting pelajar-pelajar kena lawati Instagram ataupun Facebook PBP. Nanti kita akan share. Dan itu adalah maklumat berkenaan sukarelawan dan apakah dia kesukarelawanan, aktiviti-aktiviti kesukarelawan di dalam universiti kita. Dan dalam sesi ini juga saya nak promote pertandingan. Ini adalah utama pertandingan My Volunteer Creative Video. Pelajar-pelajar boleh join ini. So pertandingan My Volunteer Creative Video ini adalah mana pelajar perlu sediakan video kreatif. Jadi buat video kreatif, cadangan projek kesukarelawanan pelajar yang bertemakan kemanusiaan. Cadangan projek kesukarelawanan. Tak semestinya pelajar buat, cadangan je. Macam mana nak cadangkan tu? Itu kena ikut kreativiti pelajar-pelajar. Okay? Ada dua kategori. Kategori pertama adalah individu lelaki, kedua individu wanita. Jadi ada dua kategori je, bukan kumpulan individu. Dan tarikh tutup adalah esok jam 5 petang. Okay? Ingat, join ni. Okay? Syarat-syarat dia apa? Cadangan projek kesukarelawanan pelajar yang berkaitan masyarakat, pendidikan, kesihatan, alam sekitar, seni dan budaya atau lain-lain skop kesukarelawanan yang berkaitan. Saya dah share tadi skop kesukarelawanan. Jadi boleh pelajar-pelajar tengok balik dan cuba cari idea. Apakah cadangan projek yang boleh buat, dan buat video cadangan tu. Be creative with your videos. Cuba buat. Dan limit adalah 5 minit saja, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Okay? Dan yang penting, tidak dibenarkan menyentuh sensitiviti kaum, agama, politik dalam pembikinan video. Ingat, ramai pelajar-pelajar ni dia kreatif. Jadi elakkanlah perkara-perkara ni. Kalau kreatif-kreatif pun kita ada atas. Ini ingat. Dan macam mana cara penyertaan? Dah siap video. Dah siap video 5 minit tu dah siap. Jadi dah siap, pelajar-pelajar kena upload, kongsi dalam, letak dalam Google Drive ataupun upload dalam YouTube, unlistedkan kalau boleh, dan sharekan pautan tu ke dalam link bit.ly ni, bit.ly myvolunteermhs 2223. Jadi klik ni, pergi dan isi maklumat-maklumat yang diperlukan dan kongsikan ataupun type ataupun copy paste saja link YouTube yang untuk video pelajar-pelajar. Okey? Jadi jangan lepaskan peluang sebab hadiah yang menunggu agak lumayanlah. Yang pertama RM100 bersama sijil, kedua RM70 sijil, ketiga RM50 bersama sijil. Jadi untuk kategori lelaki dan kategori wanita. Okey? Jadi tak cuba tak tahu. Jadi cuba 5 minit video. Jadi penilaian akan dilakukan berdasarkan idea relevan dengan tema kreativiti video, impak dan keupayaan untuk menyampaikan cadangan projek.
Jadi ini adalah dia punya macam mana kita nilai video semua. Keputusan panel juri adalah muktamad dan keputusan akan diumumkan semasa malam warisan bangsa pada hari terakhir nanti. Malam tu nanti akan diumumkan pemenang-pemenang dan saya akan kontak yang mereka yang menang nanti akan dikontak. Saya akan kontak dan akan terus bank in duit lah. Jadi ini pertandingan. Okay? Jadi sebarang pertanyaan pelajar-pelajar boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah tu. Jadi ini sekali lagi ini adalah borang penyertaan. Jadi pelajar-pelajar boleh scan dan juga ataupun copy paste di web browser masing-masing dan sertailah. Jadi dengan harapan pelajar-pelajar dapat meningkatkan lagi kesedaran berkenaan kepentingan kesukarelawanan dan insya-Allah selama 4 tahun insya-Allah banyak aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang pelajar boleh ceburi, tetapi kita kena start lah. Kena ada start tu. One step tu kena ada. Jadi kalau tak start, tak tahu. Jadi pelajar kena start aktiviti kesukarelawanan. Jadi ini mungkin step yang pertama lah. Kita join aktiviti pertandingan My Volunteer Creative Video. Jadi saya rasa itu saja penerangan daripada saya. Jadi saya kembalikan kepada saudara Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum dan tahniah semua. Assalamualaikum. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Razi bin Ambar di atas perkongsian yang saya kira cukup menarik sebentar tadi, terutamanya berkaitan dengan aktiviti kesukarelawanan yang ada di UTHM dan juga pada akhir tadi ada perkongsian tentang pertandingan My Volunteer Creative Video yang mana saya lihat hadiah dia memang cukup lumayan, yang mana pada tempat yang pertama adalah sebanyak RM100 tunai. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini, sama-sama kita sertai, sama-sama kita gunakan peluang ini sebaik mungkin. Jadi kita masih lagi belum tamat kerana agenda yang pertama pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi Q&A daripada student. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang ada menangkap muat ataupun membuat posting di media sosial berkaitan dengan Minggu Haluan Siswa, jangan lupa untuk tag media rasmi MHS UTHM dan meletakkan hashtag MHS UTHM, hashtag Kami Hussein, hashtag UTHM 30 years. Jadi boleh kita teruskan, Doktor, dengan sesi Q&A daripada kalangan pelajar. Ya, silakan, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Jadi untuk soalan daripada kalangan pelajar, kita ada 2 soalan, iaitu soalan yang pertama daripada saudara Fakhruddin. Adakah misi kesukarelawanan ini hanya terhad kepada aktiviti dalam UTHM sahaja ataupun boleh sampai ke peringkat luar negara? Itu soalan yang pertama. Okey, terima kasih. Baik soalan ni. Jadi tak semestinya di universiti saja. Banyak di universiti ataupun di sekitar UTHM ataupun di peringkat kebangsaan je banyak, tetapi di luar negara juga kita ada juga melibatkan diri. Kita ada hantar pelajar-pelajar ke contohnya ke Vietnam, ada juga yang ke Kemboja mungkin sebelum ni. Jadi bukan setakat di peringkat kebangsaan, ada juga di luar negara. Jadi ini di bawah, biasanya kita akan hantar di bawah KPT lah, KPT, dan itu adalah salah satu aktiviti utama kita di PBP. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Razi. Maksudnya memang aktiviti kesukarelawanan ini boleh menjadi salah satu platform untuk pelajar mungkin mengambil pengalaman baru, saya kira, Ya, ke luar negara sekaligus. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua daripada saudari Nurul Ain, ada bertanyakan, macam mana nak tahu tentang aktiviti yang terbaru ataupun latest punya aktiviti berkaitan dengan sukarelawanan daripada UTHM? Okey, terima kasih. Okey, seperti biasa kalau minta maaf, semua aktiviti daripada PBP, Pusat Pembangunan Pelajar, kami akan wawarkan di Instagram PBP, iaitu pelajar type saja, cari saja Pusat Pembangunan Pelajar UTHM, akan keluarlah, dan pelajar-pelajar boleh like ataupun follow. Dan bukan saja Instagram, kita juga ada Facebook, sama juga Pusat Pembangunan Pelajar UTHM. Jadi semua aktiviti-aktiviti yang akan datang kita akan, dan juga aktiviti-aktiviti yang telah kita lakukan, kita akan promosi di media sosial. Jadi sila cari
like, subscribe ataupun follow InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Razi bin Ambar atas kesudian untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dilontarkan oleh pelajar baharu sebentar tadi. Dan juga seperti yang dikatakan, sekiranya ingin mendapat informasi terbaharu berkaitan dengan aktiviti kesukarlawanan, jangan lupa untuk follow media rasmi daripada Pusat Pembangunan Pelajar UTHM supaya tidak terlepas sebarang info. Maka saya kira selesai sahaja sesi jawab daripada kalangan pelajar baharu, maka selesailah agenda pertama kita pada hari ini. Tapi kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana kerana kita akan ada agenda kedua untuk slot My Talent sebentar sahaja lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali sekali lagi bersama dengan saya, Amir Irfan Ghaffar selaku moderator anda untuk slot My Volunteer dan juga My Talent. Maka kita akan teruskan untuk slot kita pada hari ini di agenda yang kedua iaitu My Talent. Yang mana dalam My Talent ini kita akan menceritakan tentang bakat-bakat baharu dalam kalangan mahasiswa baharu bagi semester 2 pada semester ini. Namun sebelum itu, izinkan terlebih dahulu untuk saya menceritakan serba sedikit latar belakang panel kedua jemputan kita dalam slot My Talent. Yang mana beliau merupakan seorang pemegang diploma seni persembahan teater dari Aswara, ijazah sarjana muda seni persembahan drama Universiti Malaya dan Master FPTV UTHM. Beliau juga merupakan seorang yang berpengalaman luas lebih daripada 30 tahun dalam bidang seni persembahan dan beliau telah mengarah dan berlakon lebih daripada 50 buah teater musikal di Kuala Lumpur. Dan selain itu, beliau banyak memenangi anugerah dalam seni persembahan di Kuala Lumpur dalam bidang teater, tari dan juga muzik. Yang mana panel kedua kita ini merupakan seorang yang cukup hebat. Saya memperkenalkan Encik Rosdi bin Abdullah daripada Pusat Kebudayaan Universiti. Jadi apa khabar Encik? Baik, Alhamdulillah.
Okey, baik, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan slot kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan coretan video My Talent yang disediakan oleh Pusat Kebudayaan Universiti. Baiklah, kita telah sama-sama menyaksikan video coretan berkaitan dengan My Talent yang telah disediakan oleh Pusat Kebudayaan Universiti yang mana telah menceritakan pelbagai pencapaian pelajar yang telah berjaya dihasilkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti. Jadi saya kira Encik kita boleh teruskan slot forum kita pada hari ini. Namun sebelum itu, suka untuk sekali lagi saya ingatkan kepada para pelajar sekiranya mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel kedua kita pada hari ini untuk lontarkan soalan tersebut di ruangan komen di bahagian bawah dan kita akan jawab pada akhir slot pada hari ini. Baiklah Encik, saya kira saya akan teruskan dengan soalan yang pertama daripada saya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap pelajar akan mendapat jadual minggu haluan siswa dan kita mempunyai pelbagai aktiviti dalam minggu haluan siswa dan pada akhir aktiviti kita akan ada satu slot yang digelar sebagai Malam Warisan Bangsa. Jadi saya kira mungkin Encik boleh ceritakan sedikit tentang apakah itu Malam Warisan Bangsa. Okey, terima kasih Irfan. Okey, Malam Warisan Bangsa. Malam Warisan Bangsa ni kita kalau secara dalam taliannya kita sebut My Talent lah. Jadi My Talent ni sebenarnya untuk mencukil bakat-bakat daripada pelajar-pelajar baru.
Sebab apa? Sebab kita nak bawa bakat ni daripada Malam Warisan Bangsa, My Talent ni kepada persembahan di luar. Bukan sekadar membuat persembahan tapi menyertai pertandingan. Di mana di sinilah tempat untuk para pelajar mengasah soft skill, kemarahan insaniah dan juga untuk memberanikan diri di khalayak ramai. Berdiri di atas pentas tu bukan perkara yang sangat mudah lah. Tapi kita akan ajar, kita akan train macam mana untuk berhadapan di khalayak ramai, macam mana nak perform, macam mana orang cakap nak mengasah skill-skill kita yang ada. Kadang-kadang para pelajar ni dia ada skill. Dah belajar kat sekolah, dah join program, tapi skill itu takat itu. Jadi kita akan asah dia secara lebih detail lagi. Setelah dia mempelajari asas, kita akan bagi dia secara detail. Jadi daripada latihan yang kita bagi, kita akan bawa dia mewakili UTHM lah. Daripada Malam Warisan Bangsa, My Talent ni sendiri, kita akan congkil bakat-bakat yang boleh menyanyi, yang boleh main muzik, yang boleh berpuisi, yang boleh berlakon. Kalau selalunya daripada MHS ni saya akan dapat ramai sangat bakat-bakat baru. Kadang-kadang ni ada yang betul-betul berbakat, yang memang orang cakap dilahirkan dengan bakat, walaupun dia anda semua mengambil kejuruteraan teknikal kan, tapi kebanyakannya memang dah, yang saya jumpa kan memang dah ada talent dalam diri dia. Jadi kita akan asah dia, kita akan bagi dia lebih mendalam lagi. Dan ada juga di antara para pelajar yang mana dia dah belajar kat luar. Dia contohnya ada ibu bapa dia hantar ke Yamaha Music. Baru-baru ni daripada MHS yang lepas saya dapat seorang pelajar yang dia dah sampai level 7 bermain keyboard. Maksudnya dah tahap yang boleh perform, yang tahap profesional lah. Jadi daripada situ kita bawa dia ke pertandingan. Baru-baru ni kita menyertai pertandingan Battle of the Band Rentak Bintara dan Alhamdulillah kita top 5 daripada 20 universiti. Dan kita pernah menang Johan dan naib juara. Terkejut kan, pelajar kejuruteraan engineering boleh menang Battle of the Band, kalahkan fakulti-fakulti muzik tu. Universiti yang ada fakulti muzik ni, Irfan, ada 7-8 universiti. Tapi kita boleh tewaskan. Sebab apa? Sebab talent ni adalah orang cakap, banyak mana anda berlatih, banyak mana anda dapat ilmu, banyak mana anda train, banyak itu yang anda boleh bagi. Jadi kita akan ajarlah skill-skill macam mana untuk jadi lebih baik. Sebenarnya apa kelebihannya? Kadang-kadang orang student tanya, student yang tak pernah terlibat dalam bidang kebudayaan ni tanya, apa kelebihan join kebudayaan? Okey, menang sampai antarabangsa pun ada, sampai kebangsaan ada, tapi apa kelebihannya? Banyak sangat kelebihannya. Okey, kalau kita pergi interview kalau kita pergi interview untuk jawatan kita lah, contohnya nak jadi engineer, datang 2,000 orang yang memegang diploma ijazah dalam bidang kejuruteraan. Tapi apa istimewanya antara 2,000 tu? Siapa yang paling special? Inilah yang awak nak tunjuk ni. Kalau saya bekerja di tempat Encik, saya boleh buat event, saya boleh main muzik, Encik free, tak payah panggil artis luar, saya boleh main, saya boleh perform. So orang yang interview awak tu macam wow, bagus ni. Salah seorang pelajar yang join saya, dia main gitar, dia dapat jadi sound engineer. Dia menangis, datang office, bawa KFC, dia cakap apa tahu? Cik, terima kasih pernah libatkan saya. Sebab dia kata jawatan tu senior engineer yang sepatutnya ada 5 tahun pengalaman tapi dia dapat. Sebab apa? Orang Jepun yang interview tu dia cakap sebab you bermain alat muzik di universiti. Jadi sound engineer ni kalau dia main alat muzik, dia seorang yang telinga kuat. Orang yang bermain alat muzik ni kalau telinga dia tak kuat, tak sensitif, dia tak boleh main alat muzik sebab dia ada tempo, dia ada pitching, dia ada semua benda tu kena kuat lah. Jadi bila dia bermain alat muzik tu, so panel tu ambil dia. Sebab dia belajar elektronik. So daripada elektronik itu dia bawa kepada sound engineer, dia dapat kerja. Nampak tak? Dan ada juga pelajar saya yang selama ni join jadi pengacara, saya asah dia jadi pengacara, MHS lah pengacara, festival seni lah apa. Sekarang dah jadi pembaca berita di RTM. Dia ambil apa FPTP tak silap saya, dia ambil pengurusan, dia buat pengurusan kat RTM, tapi dia kerana talent yang kita asah di universiti, dia boleh jadi pembaca berita. Dan banyak lagi lah kalau saya nak cerita. Jadinya apa yang specialnya, itu yang specialnya. Anda akan menjadi orang yang multitasking, anda yang menjadi seorang yang sangat hebat. Orang cakap dikelilingi orang yang hebat, anda yang paling menonjol. Jadi benda tu kalau sebenarnya tak ada siapa yang akan push awak. Bila you masuk sekolah, bila anda di zaman sekolah, cikgu-cikgu, ya masuklah pertandingan ni, awak berbakat, awak menyanyi, cikgu akan push. Tapi universiti tidak. Anda yang kena push diri sendiri. Kalau anda tak push diri sendiri, anda akan ketinggalan dengan orang lain. Malah
Di luar sana terlalu ramai graduan-graduan hebat yang akan bersaing dengan anda untuk interview. Bekerja, tujuan kita masuk universiti, kita nak kerja yang baik, bukan? Bila kita nak kerja yang baik, kita kena siapkan diri kita yang begitu hebat, begitu mantap. Kalau tak, kita macam mana nak bersaing dengan orang di luar sana yang sangat hebat daripada universiti-universiti ternama, daripada luar negara, semua balik Malaysia nak cari kerja. Bila nanti anda interview, anda jumpa orang ni tanya daripada Universiti England, ni daripada Oxford, ni daripada UKM. Jadi macam mana anda nak jadi lebih hebat pada mereka? Anda kena aktif sewaktu di universiti. Salah satu peluangnya adalah kebudayaan. Kebudayaan ni kan kelebihannya bagi saya lah. Kalau para pelajar saya yang selalu ikut saya, dia rasa macam dia dapat satu lagi peluang selain daripada belajar, riliskan tension bersama kebudayaan. Dia jadi walaupun orang cakap benda ni bermanfaat, tapi dia dapat enjoy jugalah. Cuma kalau dengan saya, enjoy tu bertempat sikit lah. Bukanlah saya ni skema ke apa, tidak lah. Sebab anda dalam universiti kan, enjoy tu bertempat, tak boleh berlebih-lebih. Yelah kita di universiti, tapi boleh, tak ada masalah. Anda nak release belajar kan, kadang-kadang kita stres belajar. Bila masuk aktiviti, join kebudayaan, buat teater, belajar vokal. Salah satu part dalam belajar vokal teater ni, dia kena menjerit. Nak macam mana vokal dia daripada perut ni nak keluar ni, dia kena projection. Jadi bila dia stres belajar, kena marah dengan lecturer ni, dia menjerit sekuat hati, hilang stres dia. Salah satu part lah kan, dia boleh buat benda-benda macam tu. Begitu juga dengan menyanyi. Kadang-kadang ada orang ni, dia minat menyanyi, tapi dia tak boleh menyanyi. Ada orang tanya saya, boleh tak saya nak menyanyi juga? Dia ada dua. Satu tu dia memang tutup terus. Dia memang tak boleh menyanyi. Dia boleh menyanyi lah dekat pusat karaoke, seorang-seorang kunci pintu dia boleh nyanyi. Ada satu lagi dia boleh diasah. Orang yang boleh diasah ni, dia telinga dia dan dia punya beat dia boleh dibentuk. Ada orang dah memang tak boleh ajar macam mana beat pun dia sumbang juga, masuk salah beat salah, semua salah. Tapi tak apa, selain kalau awak tak boleh menyanyi, awak minat menyanyi, awak boleh juga jadi kru. Boleh juga tengok kawan-kawan menyanyi. Macam itulah. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh menyanyi. Saya cakap satu benda lah, main alat muzik, menyanyi dan menari, dia mesti ada talent. Sebab benda tu dia ada beat. Tapi selalunya orang yang tak lepas menyanyi dan juga menari ni, dia pergi teater. Teater ni awak kena all out je. Jadi orang gila kena all out je. Jadi apa ke, jadi mak tiri ke, kena all out je. So teater ni lebih senang sikit lah. Selain itu kita ajar management, macam mana menguruskan stage, macam mana jadi stage production, macam mana jadi stage manager, macam mana jadi floor manager. Kalau kita buat teater, mesti ada floor manager, mesti ada stage manager, macam mana nak handle daripada one show kepada satu show yang lain, kepada mula lighting on sampailah lighting off, apa perlu buat, semua tu kita ajar. Berguna ke? Sangat berguna. Nanti kat luar sana awak bekerja di sebuah syarikat tu akan ada annual dinner. Annual dinner itulah yang memerlukan awak nanti. Sebab awak dah pengalaman kat universiti. Jadi syarikat akan untung. Jadi bila awak jual diri awak masa interview dengan cerita-cerita awak aktif di universiti bersama sijil sebagai bukti, insya-Allah anda adalah graduan yang dicari majikan. Itu dia. Itu yang sangat penting. Sebab tujuan kita masuk universiti ni, kita nak kerja. Tapi kalau nak kata boleh ni kita tipu-tipu tak ada sijil. Jadi kena dapatkan sijil. Tapi satu benda saya nak beritahu, kadang-kadang para pelajar ni hujung tahun final year, fakulti tu buat bengkel job scope. Barulah tahu interview ni kena join ke aktiviti sukan kebudayaan. Sukan aku tak boleh, kebudayaan lah. Lagi seminggu lagi kat UTHM baru dia datang. Cik, apa saya boleh join? Saya nak sijil. Seronok awak lagi seminggu lagi. Tak ada lah. Daripada awak tahun 1 ni lah awak boleh aktif. Daripada tahun 1 ni peluang awak untuk aktif. Sebab apa? Sebab awak tak terlalu sibuk. Bila awak dah masuk tahun 3, susahlah sebab awak dah ada PSM. PSM tu kena fokus lah. Saya walaupun aktif dengan saya, walaupun sampai international, walaupun sampai kebangsaan, tapi pelajaran nombor 1 bagi saya. Kelas tak boleh ponting banyak, tak boleh ponting lebih 3 kali. Dan pelajaran mesti jaga pointer. Kalau bawah pointer teruk, tak payah join. Betulkan pointer tu dulu, lepas tu join kebudayaan. Okey, kita kepada My Talent lah kan. Okey, My Talent selain itu tadi saya beritahu apa yang kelebihannya. My Talent untuk tahun ni kita buat
temanya ambang Ramadan. Kenapa kita ambil Ramadan? Sebab esoknya saya rasa dah puasa kan. Dah 1 Ramadan. Alhamdulillah bertemu kita dengan bulan Ramadan. Jadi temanya kerohanian dan ketuhanan. Agama apa kalau orang bukan Islam boleh masuk ke? Boleh. Kerohanian tu semua agama ada kerohanian, ada ketuhanan, semua orang ada Tuhan. Jadi macam mana nak buat? Tema tu apa nak buat? Benda yang baik-baik. Benda yang baik-baik ni semua orang mementingkan nilai-nilai murni kebaikan. Jadi itulah tema yang kita angkat. Konsepnya pertandingan bakat dalam talian. Sebab sekarang ni tak balik UTHM. Jadi kena buat dalam talian, buat video. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Sir Eddie di atas jawapan yang telah pun diberikan sebentar sahaja tadi. Dan juga saya sangat bersetujulah dengan statement yang dikeluarkan berkaitan dengan pengalaman yang kita dapat tu boleh bantu sewaktu di waktu pekerjaan, sebab sekarang nak bersaing untuk akademik semua dah boleh dapat akademik yang bagus. Tapi nak bersaing tu kita kena ada pengalaman dan bakat kita tersendiri. Okey, baik. Encik Eddie, jadi untuk soalan saya yang kedua, tadi Encik Eddie ada cerita berkaitan dengan malam warisan bangsa, berkaitan dengan tema. Jadi apakah kategori yang dipertandingkan dan juga syarat-syarat dalam pertandingan tersebut? Okey, baiklah Irfan. Okey, kategori yang kita pertandingan kan, selalunya kita ada pertandingan teater, yang lepas kita ada pertandingan teater, musical dan kita ada pertandingan nyanyian. Tapi oleh kerana dalam talian ni kita mudahkan sikitlah sebab ya kita tahu dalam kekangan secara dalam talian ni kita mudahkan, kita ambil pertandingan puisi. Okey, tapi puisi tu bukan terhad untuk baca puisi je. Saya tak tahu baca deklamasi puisi jadi saya tak boleh masuk. Tak. Awak boleh baca puisi tu dalam bentuk lakonan pun boleh. Selain tu awak kata, saya pandai main muzik. Saya pandai main gitar. Tak apa, awak ambil puisi tu, awak baca je, awak main gitar. Janji awak boleh show your talent. Buktikan, tunjulkan bakat awak dan kita akan ambil lah nanti bila kita dah nampak bakatnya. Kita ada pertandingan puisi. Jadi cadangan cerita dalam puisi boleh reka sendiri ataupun boleh Google je ataupun boleh carilah puisi-puisi yang ada. Kisah Palestin boleh, kisah Ramadan boleh, nilai-nilai murni ketuhanan, kisah-kisah sahabat Nabi ataupun kisah-kisah tauladan. Kisah-kisah tauladan ni banyak, kisah-kisah kebaikan apa saja. Banyak, kalau Google tu search tu terlalu banyak. Jadi tak ada alasan lah untuk masuk untuk menyertai pertandingan puisi. Seterusnya kita ada pertandingan nyanyian solo. Kalau tidak kita nak buat pertandingan berkumpulan, tapi sebab dah dalam talian kan susah pula nak cari kawan kan. Jadi kita buat pertandingan solo. Antara lagu-lagunya saya ada sedang raikan kat sini lah. Tapi boleh tak nak ambil lagu lain? Tak ada masalah. Lagu bertemakan ketuhanan ni, kerohanian ni dia banyak sangat dekat dalam Malaysia ni. Lagu-lagu Indonesia pun banyak. Kadang-kadang kita tengok lagu tu macam lagu cinta. Tapi tema betul ke tema ketuhanan? Kalau kita tengok baik-baik lirik dia, dia cerita tentang ketuhanan. So boleh. Tak ada masalah, banyaklah lagu Hatan ada, lagu M. Nasir ada, banyak, terlalu banyak. Jadi boleh pilih lagu apa-apa, boleh masuk. Tapi mungkin ada yang cakap, saya tak boleh nyanyi, saya boleh main gitar. Awak main gitar sambil menyanyi pun tak ada masalah, nyanyi je lah. Kita nilai gitar pun kita nilai juga. So tonjolkan, boleh main violin ke, boleh main sapi ke, boleh main gambus ke. Show your talent. So nanti daripada sini kita akan nampak bakat-bakat anda, kita akan ambil, kita akan asahkan lagi dan kita akan bawa ke peringkat yang lebih tinggi. So itu adalah pengisiannya lah. Ada 2 pertandingan. Syarat-syarat dia pula. Syarat dia, okay, sebenarnya kan Irfan, syarat dia simple je. Semua yang menjalani MHS semua boleh masuk. Simple je, itu je. Dia tak ada mestilah itu ini, tak ada. Anda sedang melalui MHS sekarang ni, anda semua boleh masuk. Itu saja. Yang lain tu macam pertandingan punya ni lah. Orang cakap mesti mewakili universiti apa. Sekarang ni kita dah book dia, tak ada fakulti pun ada yang dah tak. Orang cakap ada yang tak ada pelajar kan. Jadinya kita buka lah. Kalau pelajar tu daripada fakulti mana, so dia mewakili fakulti tu lah. Tapi ada fakulti yang tak akan hantar sebab dia tak ada pelajar kan. Jadi semua pelajar boleh masuk. Tapi fakulti nanti dia cakap, tapi fakulti saya dah ada yang masuk. Masuk je lagi. Kita tak ada masalah, kita open je lah. Jadi pertandingan wajib mengikut tema. Kemudian temanya tema kita Ramadan tadilah. Okey, kemudian pelajar baru saja
Pelajar lama tak boleh masuk. Okey, kemudian durasi masa 4 hingga 6 minit. Kurang tak apa, lebih pun tak apa. Tapi 4-6 minit tu cantik lah. Kemudian borang, kena isi borang lah. Kita ada borang nanti. Mungkin Faisy boleh post dalam WhatsApp group ke. Lepas tu hantarlah dekat saya. Senang saya nak menilai. Kadang-kadang tak ada borang ni, kita tak tahu siapa yang bertanding lah apa semua kan. Kemudian markah dia. Kalau puisi ni intonasi, gaya persembahan, kostum dan kreativiti. Kalau contohnya, salah satu ni saya tak ada lah Encik. Contoh dia kata saya tak ada kostum. Jalan je. Tak ada masalah. Yang penting anda masuklah selagi orang cakap anda menjalani minggu haluan siswa. Kemudian yang seterusnya nyanyian. Sama je macam tadi. Perlu mengikut tema, persembahan wajib. Yang ni wajib menutup aurat lah. Dua-dua ni mesti menutup aurat. Kalau macam kalau selalunya ada pertandingan tarian. Tarian ni yelah dah kostum dia memang kain skirt, dia kata dia tak boleh tukar kain lain. Jadi benda tu agak sensitivity kena jaga sebab besoknya bulan Ramadan. Jadinya kalau walaupun tak ada tarian kita nyanyian, tapi pakaian tetap kena jagalah. Okey. Kemudian pertandingan mestilah nyanyian solo. Kita tak nak pula dia cari kawan dia. Kawan dia macam saya kenal kawan saya ni duduk kat Kedah, pergi Kedah. Tak payahlah sampai macam tu sekali kan. Kemudian durasi masa 4 hingga 6 minit. Kurang tak apa, terlebih pun tak apa. Tapi janganlah seminit je. Saya tak tahu nak nilai apa pula nanti. Kemudian borang mesti isilah. Dan markah dia, ketepatan tempo, suara, pitching, gaya persembahan, kreativiti dan juga kostum dan tata rias. Okey. Kalau kostum tata rias tak ada, tak apa. Pakai je baju apa yang awak ada. Baju menutup aurat, tak ada masalah. Okey. Itu saja. Simple saja. Okey, baik. Terima kasih Encik Eddie atas perkongsian. Jadi seperti yang saya maklum, kita ada dua jenis pertandingan, iaitu pertandingan puisi dan juga pertandingan nyanyian solo. Yang mana walaupun kita melakukan minggu haluan siswa secara atas talian dan juga untuk Malam Warisan Bangsa sekalipun, kita masih lagi menyediakan platform untuk para pelajar menonjolkan bakat-bakat yang ada. Okey, baik. Eddie. Jadi kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu kalau kita tengok dalam video coretan di awal tadi, banyak bakat-bakat pelajar yang telah berjaya dicongkil. Jadi boleh tak Encik Eddie ceritakan sedikit berkenaan peranan Pusat Kebudayaan Universiti dalam mengembangkan potensi para pelajar? Okey. Pusat Kebudayaan Universiti ni sebenarnya kan kita untuk menyiapkan graduan yang berilmu dan juga berbudaya seiring dengan keperluan industri dan juga komuniti. Kerana apa? Kerana kita kalau boleh kita dapat membantu para pelajar ni supaya dia keluar, dia adalah yang dicari majikan. Sebab sekarang ni terlalu ramai graduan-graduan yang menganggur, terlalu ramai dan kerja pun semakin sikit. Jadi kita hanya dapat membantu menambah nilai kepada pelajar supaya pelajar-pelajar ni seandainya dia tak dapat kerja A, dia boleh pergi ke kerja B. Macam tu, dia tak dapat kerja B, dia boleh pergi ke kerja C. Macam salah seorang pelajar saya yang join tarian baru-baru ni, dia tak dapat, dia mohon guru, tak dapat, tapi dia dapat jadi pensyarah dekat sebuah kolej. Pensyarah tarian dan tata rias. So tak ada masalah. Sementara dia nak tunggu guru yang dia belajar, dia boleh buat kerja lain. Kerja yang bagi saya bidang profesional sebagai seorang pensyarah. Jadi kalau boleh kita nak menyediakan graduan-graduan yang orang cakap tidak lama lah dia menganggur supaya dia dapat kerja dan dia juga adalah orang cakap yang dikejar industri dan juga komuniti supaya kita boleh keluarkan graduan yang orang cakap berkualiti. Juga di pusat kebudayaan juga kan, sebenarnya pada saya lah dekat UTHM ni kita kebanyakannya fakulti kejuruteraan, teknikal, elektrik, elektronik kan. Bak kata orang cakap setengah orang dalam ni budak-budaknya elektrik, elektronik, mesin. So jangan anggap dia orang tiba-tiba dah pandai berdiri atas pentas, boleh menyanyi, boleh berlakon, tak ada. Jadi macam mana kita nak lentur dia orang supaya dia orang ni berani. Bukannya dia orang keluar tu menjadi Fatah Amin, tidak. Ada orang pernah tanya saya, nak jadikan dia Fatah Amin ke? Tidak. Kita tak nak graduan-graduan UTHM keluar jadi pelakon, tidak. Pelakon star, tidak. Saya nak dia orang keluar menjadi bidang dia orang, diri dia orang, engineer yang berjaya tetapi hebat soft skill dan kemarahan insaniah. Sebab kalau awak nak jadi Fatah Amin, you go pergi Aswara, masuk Universiti Melaya, ambil fakulti seni persembahan dan fokus. Sebab kalau tak ada ilmu, jangan jadi artis.
Sebab kalau tak ada ilmu jadi artis, bila tak ada job awak tak tahu nak buat apa, bila job susah sikit awak tak boleh buat dan orang tak akan ambil awak lagi. Jadi apa yang kita nak adalah kita nak lentur, kita nak jadikan graduan engineering kejuruteraan ini sebagai graduan yang berilmu dan juga mempunyai nilai tambah lain yang boleh menjadikan diri dia hebat. Itu dia. Okey, baik. Terima kasih untuk jawapan yang saya kira cukup terperinci berkaitan dengan pusat kebudayaan. Yang mana kalau kita tengok pada Malam Warisan Bangsa, kita sudah dapat mencukil pelbagai bakat-bakat baharu dan menjadi tugas pusat kebudayaan untuk asah bakat tersebut dan gilap bakat tersebut hingga menjadi satu kejayaan untuk pelajar. Okey, baik. Saya kira untuk soalan terakhir daripada saya, Encik Eddie, boleh tak Encik Eddie kongsikan sedikit kejayaan-kejayaan pelajar di bawah pusat kebudayaan sebelum ini? Okey, terima kasih Irfan. Kejayaan pelajar kalau saya nak kira sebelum saya masuk kerja lagi, saya masuk kerja kat sini tahun 2011. Sebelum tu saya kerja di TV3, kemudian saya kerja di RTM. Dan saya masuk ke sini saya dah buat teater dah. Masa tu 2011 saya bekerja di pusat co-curricular sebagai pengajar, belum lagi bertugas sebagai pekerja staf lah. Sebagai staf tetap belum lagi, saya hanya kontrak mengajar koko. Daripada situ saja pun saya dah bawa pelajar-pelajar ni pergi masuk festival teater, dah johan festival teater, dah menang di peringkat kebangsaan dan juga negeri Johor. Bila saya masuk pada tahun 2013, saya dah bawa pelajar ke peringkat international. Pada tahun 2016 tak silap saya, 16-17 kami pergi ke Festival Langgam Tari Indonesia. Saya cuba cabar diri saya yang mana selama ni pelajar-pelajar daripada universiti yang ada fakulti pergi. Okey, tahun ni saya cuba. Saya hantar video dan lepas. Kami salah satu tim yang lepas ke festival tu. Jadi dekat sana kita masuk. Kita masuk selama 2 minggu kami dekat sana. Memang hebat-hebat lah, daripada Australia, ada Jerman, ada semua ada. Tapi alhamdulillah salah seorang peserta kita dapat peserta terbaik di sana. Jadi kita dah buktikan. Dan PBU juga ada program tahunan iaitu festival seni. Yang mana festival seni ni, dia kalau kadang orang nak masuk pertandingan ni, kita buat uji bakat. Yang bagus akan ditrain, buat tim akan pergi. Tapi yang tak bagus ni macam mana? Yang belum bagus ataupun yang belum beri ilmu, jadi dia boleh masuk festival seni. Festival seni dia akan mewakili kolej kediaman masing-masing lah. So nanti yang mana akan buat teater tu akan buatlah teater satu tim, band tu akan buat band satu tim, tarian akan buat tarian satu tim. Jadi diorang akan bertanding antara kolej. Jadi pada bakat yang dipertandingkan tu kita akan ambil lagi kalau betul dia betul nak dia gagal uji bakat di PBU, di pusat kebudayaan, dia join fest seni, dia buktikan dan kita nampak talent dia, kita akan ambil juga dia dan kita akan bawa. Tapi sebenarnya kalau tak bukan orang cakap tak berbakat lah, kalau tak terpilih kita tetap ambil, kita jadikan dia kru, jadi simpanan, dia still lagi boleh sertai. Dapat sijil yang sama sebenarnya, tak ada kurang pun. Cuma ialah bila kita nak bertanding di peringkat luar, kita kena cari yang betul-betul berbakat. Sebab pertandingan di luar bukannya calang-calang. Kita akan bersaing, bertanding dengan pelajar-pelajar daripada fakulti muzik, fakulti teater, memang betul-betul fakulti. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ambil yang betul-betul talent, kita asah. Tapi yang tak berbakat ni jangan risau. Kadang-kadang dia tak berbakat, dia tak tahu. Tapi bila kita ajar, kita didik, dia dah nampak caranya, dia push diri dia dan dia boleh all out. Dan kadang-kadang dia lebih berbakat pada orang yang sedia awal ni nampak berbakat. Okey? Daripada festival seni ni kita akan buat juga bengkel-bengkel. Bengkel-bengkel kat luar UTHM ni kita ada bengkel, macam-macam bengkel. Kita akan pergi ke community, kita akan pergi ke universiti-universiti lain, kita akan tukar-tukar ilmu dan juga kita ada buat pertukaran budaya. Kita pergi Indonesia, kita pergi Brunei, yang mana-mana suka travel tu seronok lah. Kita pergi Australia, kita boleh buat pertukaran budaya di sana. Kemudian kita akan menyertai pertandingan. Salah satunya pertandingan inilah kita ada pertandingan festival teater dan juga pengisahan kenegaraan. Pengisahan kenegaraan kita pernah juara peringkat negeri Johor dan kita pernah juara kebangsaan. Festival teater juga kita pernah menang juara negeri Johor dan kita pernah ke peringkat kebangsaan. Tapi peringkat kebangsaan tu agak dia top 5 antara dia sebenarnya 14 buah negeri, Johan negeri akan bertanding 5 terbaik pergi kebangsaan. So kita dapat 5 terbaik pergi kebangsaan, tapi dalam kebangsaan tu agak susah sikit lah sebab yang bertanding tu bukan calang-calang, semuanya memang
artis penggiat seni, tapi alhamdulillah dah top 5 tu bagi saya dah cukup baik, cukup hebat lah. Tapi kita telah buktikan juga lah pelajar kita pun mampu buat, dan kita pernah second runner up untuk pengisahan kenegaraan dan Johan untuk pengisahan kenegaraan di peringkat kebangsaan ya. Okay, kemudian kita ada membuat persembahan dan menyertai pertandingan tarian juga. Yang minat menari tarian tradisional lah. Kita lebih fokus pada tarian tradisional sebab kita orang cakap lebih kepada budaya bangsa lah. Kita tak nak orang cakap nanti dalam universiti kita kalau boleh kita berada di Batu Pahat, kita berada di kawasan kampung bagi saya kan. Jadi kita tak elok lah nak buat yang moden-moden ni, kita kurangkan sikit lah. Boleh, tak ada masalah, ada tarian kreatif. Tapi kita lebih kepada tarian zapin, joget, inang. Kita pernah second runner up untuk festival tari IPT. Daripada tak silap saya 25 universiti kita dapat tempat ketiga second runner up. Kemudian kita juara kategori tarian tradisional, tarian makum. Kemudian kita dapat top 5. Baru-baru ni ada pertandingan antara IPT iaitu FESCOM nama dia, kita dapat top 5. Kemudian kita membuat persembahan teater, yang ni bertiket. Yang ni kita akan buat latihan, kita akan buat persembahan, dan orang kampung dari sekitar Batu Pahat ni akan datang untuk lihatlah persembahan. Salah satu persembahannya kita ada buat teater Bisikan Korin. Bisikan Korin ni kisah tentang macam mana orang yang dah mati dibangkitkan di alam barzah, ditanya tentang dosa-dosanya. Kat situ memang best lah, sampai menangis-nangis penonton. Dan kita juga menyertai pertandingan Battle of the Band, dan kita ada 2 kali kita juara. Tu orang cakap, boleh ke budak-budak UTHM kejuruteraan ni menyertai pertandingan muzik ni sebab yang masuk fakulti-fakulti? Boleh. Kalau kita betul-betul fokus dan kita betul-betul passion, kita latihan all out, kita boleh bersaing, dan kalau kita betul-betul buat the best, kita boleh menang. Dan kita telah buktikan, kita pernah juara Rentak Bitara Amplak. Kemudian kita naib juara Rentak Bitara Makum. Rentak Bitara ni dia Battle of the Band antara 20 universiti awam. Lepas tu tempat ketiga Basking Challenge Makum, dan juga persembahan terbaik untuk Rentak Bitara Makum baru-baru ni lah. Dan kemudian kita pernah pergi ke peringkat antarabangsa. Kita buat International Performing Art Festival dan Festival Tari dan Teknologi Asia. Yang ni kita buat kat UTHM sendiri, di mana daripada Indonesia, Brunei, Thailand, semua datang ke UTHM. Kemudian kita ada banyak lagi sebenarnya, tapi itulah yang tertinggi yang boleh saya ceritakan. Kalau kita nak cerita semua kan tak habis sebab hari ni kan. Jadi semua yang berbakat bolehlah ke Instagram kami, PBU Pusat Kebudayaan. Kat situ pergi cari JTT. Kemudian pergi ke Facebook Aktiviti Kebudayaan dan Kelab Warisan. Kemudian pergi ke page Facebook Pusat Kebudayaan Universiti. Kat sana kita akan post lah, nak ada uji bakat, poster program, dan juga kita pencarian bakat lah. Semua kita akan post kat sana. Jadi kalau berbakat, contohnya lah, kalau My Talent ni dia tak ada pertandingan pengecara kan, pertandingan choir tak ada, tapi dia minat choir, dia minat gamelan. So dia boleh pergi ke Facebook ni, boleh beritahu kami dan kita akan ambil dia lah. Kadang-kadang yelah kita buat pertandingan tak boleh nak banyak. Kalau kita nak buat pertandingan choir, gamelan dalam My Talent ni, saya rasa MHS mahu sebulan. Jadi kita limitkanlah. Jadi yang mana berbakat tu boleh ke media sosial kami dan bagi tahu kami, dan insya-Allah kita akan ambil sebagai ahli untuk kebudayaan dan akan ditrain insya-Allah. Okey, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Sir Eddie di atas perkongsian tentang kejayaan-kejayaan para pelajar sebelum ini. Saya kira satu kejayaan cukup hebat, bukan sahaja di peringkat kebangsaan, bukan sahaja mewakili UTHM, tapi ada juga sehingga mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk serlahkan bakat anda kepada Pusat Kebudayaan Universiti, kerana mungkin boleh menjadi rezeki anda untuk mewakili UTHM ataupun mungkin boleh mewakili Malaysia, saya kira. Okey, baik. Jadi sebelum kita akhiri slot kita pada hari ini, kita mempunyai beberapa soalan daripada kalangan student. Yang saya dapat lihat kita ada 2 soalan. Baiklah, untuk soalan yang pertama daripada saudari Faizatul yang ada bertanyakan, kalau saya tiada pengalaman, macam mana saya nak bersaing dengan orang lain yang ada pengalaman dalam pemilihan pertandingan? Okey, saudari, sebenarnya macam ni. Kalau saya tak, dia kata kalau saya tak ada pengalaman, kalau tak ada pengalaman boleh join dulu.
Join mungkin sebagai kru, join sebagai technical. Kemudian bila dah join sebagai kru dan technical, kita akan lihat macam mana diorang perform. Awak boleh lihat macam mana diorang berlatih. Dan boleh join latihan, boleh join bengkel. Betul-betul passion dan minat, awak boleh, apa orang cakap, boleh asah skill tu. Dan lama-lama betul-betul dah orang cakap, macam dah nampak boleh bawa keluar, kita akan bawa. Jangan risau. Kadang-kadang kita ni, kita bila nampak orang tu terlalu passion, macam saya lah, secara personally saya nampak orang tu terlalu passion. Walaupun bakat dia taklah sebesar mana daripada bakat kawan-kawan yang lain, tapi saya ambil dia. Sebab passion tu yang pertama. Bagi saya kerajinan, usaha itu adalah yang nombor satu. Bila usaha awak tinggi, insya-Allah awak boleh berjaya. Jangan cakap orang yang tak berbakat tu tak boleh berjaya. Sebenarnya usaha, bila kita usaha, kita boleh berjaya. Jadi tunjukkan awak punya passion, usaha awak menyertai kebudayaan walaupun sebagai kru, sebagai teknikal pada awalnya, tetapi awak join dan sertai, insya-Allah kita akan pilih dan bawa untuk menyertai pertandingan. Kalau awak minat berlakon, mulalah dengan watak kecil dulu. Tak bolehlah terus watak utama kan. Watak kecil dulu, nanti dah lama-lama dah mahir, watak utama pula. Kalau begitu juga dengan main alat muzik. Mula-mula follow-follow kat belakang dulu. Lama-lama dah mahir, dah terror, dah selalu rehearsal, rajin-rajin datang untuk rehearsal. InsyaAllah awak boleh lead kat depan. Okey, baik. Nampaknya betul lah, bukan sekadar sebab pengalaman ni kita boleh cari dan kita boleh timba dalam segala jenis aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti. Jadi baik Encik Eddie, kita tengok kepada soalan yang terakhir dan soalan kedua daripada pelajar, daripada saudara Farizal ada bertanya, kalau saya berminat dalam alat mainan contoh seperti muzik, contoh seperti violin, adakah alatan muzik tersebut akan disediakan oleh Pusat Kebudayaan Universiti? Okey. Untuk alat muzik, sebenarnya kita ada banyak alat muzik kat Pusat Kebudayaan, tapi certain alat muzik tu dia tak ada. Contohnya macam violin ni, kita sebenarnya kita ada, tapi alat muzik, alat violin ni dia, orang cakap dia limited sikit lah sebab dia sangat mahal dan juga dia tak ada bakat. Kadang-kadang kita cari tak jumpa. Kalau macam dalam 5 tahun jumpa seorang. Jadi kita tak boleh beli banyak. Bila kalau pakai seorang je, kita beli banyak, dia akan jadi rosak. Jadi kalau betul anda betul berminat, anda betul berbakat dan anda betul ada orang cakap ada talent tu, okey, kami sendiri boleh usulkan untuk membeli, tak ada masalah. Tapi kita nak tengok dululah ada tak talent tu kat UTHM. Okey, baik, terima kasih Sir Eddie di atas perkongsian pada hari ini. Jadi saya kira tamat sahaja panel kedua di atas perkongsian ini, maka tamatlah sesi slot taklimat My Volunteer dan juga My Talent. Jadi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada anda di luar sana untuk mengisi QR code link kehadiran yang akan dipaparkan di ruangan siaran langsung semasa atau selepas slot berlangsung. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada Sir Eddie kerana perkongsian yang cukup bermanfaat saya kira pada hari ini, dan kepada anda di luar sana yang ada menangkap muat ataupun membuat posting di media sosial berkaitan dengan Minggu Haluan Siswa, jangan lupa untuk tag media sosial rasmi iaitu MHS UTHM dan juga meletakkan hashtag MHS UTHM, hashtag Kami Hussein, hashtag UTHM 30 years. Jadi sekian sahaja daripada saya, Amir Irfan Ghaffar selaku moderator anda. Kita bertemu dalam slot seterusnya.